والدينا ولأولينا على نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى وأن يشف مرضانا ومرضى المسلمين وأن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين على هذه النية وعلى كل نية صالحة شيء لله تعالى. الفاتحة. بسم الله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaina at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadata wal-istifadah wal-hath 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam wad-du'a ila al-huda wad-dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa qurbihi wa mardati wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam ni sementara menunggu kedatangan Al-Fadhil Tuan Syekh Muhammad Nazrul bin Nasir, seperti mana jadual yang sedia maklumlah, kita isikan waktu maghrib kita dengan pembacaan kitab Wisyahul Afrah pada muka surat yang 16. Perbahasan tentang mandi-mandi yang sunat, baris sebelah daripada bawah. Jadi sebelum Tok Guru Ambon mari ni, kita bacalah dulu deh malam ni kitab seperti mana sekala. Baris yang sebelah daripada bawah. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid darain amin. Berkata tuan pengarang, dan mandi tatkala berkehendak ihram haji atau umrah. Kita masuk perbahasan tentang mandi-mandi yang sunat. Mandi yang ke-8 dia kata sunat kita mandi bila mana kita nak niat ihram. Niat ihram ada dua. Sama ada kita niat ihram kerana nak mengerjakan haji ataupun kerana nak mengerjakan umrah. Jadi ihram ni boleh jadi kerana nak buat haji ataupun kerana nak buat umrah, atau keduanya, kedua haji ataupun umrah. Kerana ada juga orang dia masukkan haji padanya itu umrah, dia masukkan umrah dalam haji. Jadi oleh kerana dia nak buat satu ibadat yang besar, yang mana ibadat ini khusus berada di kota Mekah, maka sunat kita mandi dulu sebelum kita buat amal ta'at yang besar ini. Jadi dia kata bila mana kita nak ihram, sunat kita mandi. Kerana perbuatan Nabi SAW disebut dalam beberapa hadis, tak kala mana Nabi mula nak masuk miqat, sebelum Nabi niat ihram, Nabi mandi dulu. Maka kita ikut perbuatan Nabi SAW dalam perbuatan ini, maka sunat juga kita mandi. Atau ihram mutlak, ataupun kerana nak niat ihram semata-mata, yakni ihram mutlak. Kerana semata-mata ihram, boleh juga. Baik, habis itu. Masuk waktunya, waktu kerana nak mandi ni. Bila kita nak mandi ni? Boleh jadi kita niatnya lama dah. Kita berkehendak nak buat ihram haji ataupun umrah tu ada masa-masa dia, cuma kita nak tahu bila nyetaknya. Dia kata tatkala berkehendak ihram. Bila mana hati kita ni niat jazam kata nak ihram, maka boleh dah. Kitanya niat mandi. Tak niat ihram lagi ni, rasa nak ihram dah. Sebelum masuk daripada miqat tu, kita sunat dah mandi. Dan keluar waktunya waktu mandi ihram dengan mengerjakan ihram. Bila tak boleh nak mandi? Bila kita buat ihram. Kerana bila dah ihram,
luputlah sebabnya. Maka tak ada faedah lagi kita nak mandi. Baik. Dan tiada faraq, tiada dibezakan pada mandi ini, yakni pada mandi sunat ihram, antara yang baligh dan lainnya balik. Boleh jadi orang yang nak ihram ni dia sampai umur dah. Ada juga orang yang tak sampai umur lagi tapi dia buat dah umrah ataupun haji. Kerana dia ikut mak ayah dia. Mak ayah dia tolong niatkan dia. Jadi dia kata tak ada beza. Orang yang dah balik ke ataupun budak yang tak balik lagi, semuanya sunat untuk mandi. Dan laki-laki dan perempuan sama juga. Tak kira jantina kita apa sekalipun, sunat juga kita mandi. Dan sahaya orang dan yang merdeka. Sama jugalah martabat kita. Sama ada kita ni orang merdeka ataupun orang hamba orang. Sahaya dengan mana hamba orang. Dulu bila mana kita pergi, adanya tawanan-tawanan pergi. Yang mana tawanan pergi inilah yang akan jadi hamba. Jadi darjat dia dulu beza antara merdeka dan juga hamba. Jadi dalam bab mandi sunat ihram ini tak ada beza. Tak kira lah demo ni darjat apa sekalipun, sunat juga mandi. Dan yang gila dan yang berakal sama juga. Sunat juga dia mandi. Habis. Dan yang suci dan haid dan nifas serupa juga. Dia kata yang mari darah haid ataupun mari darah nifas, bila mana dia tu ada rasa nak ihram, sunat juga dia mandi. Walaupun dia tak boleh nak buat ibadat, tapi kerana dia rasa nak buat ihram tadi, sunat juga dia mandi. Situ. Maka jika tiada dapat yang berkehendak ihram akan air. Jadi bila dia ni nak ihram, jadi sunat dia mandi. Dia pergi cari air tak jumpa. Lepas tu lagu mana dia nak buat? Tayammum ia. Sunat dia bertayamum. Lepas tu nak niat apa tayamum sini? Maka diniat akan tayamum ganti daripada mandi sunat ihram. Hak ni jaga orang buat. Dia kata tak boleh mandi juga, kira yolo masuk terus ihram. Jadi kalau siapa-siapa tak ada nak mandi kerana dia nak ihram, walha benda ni sunat, maka sunat dia tayamum ganti kerana dia tak ada nak mandi. Hak ni jaga orang buat. Disebut dalam kitab kita begitu. Habis yang ke-8. Masuk perkara yang ke-9. Dan mandi kerana masuk Makkah bagi orang yang ihram dan bagi yang halal. Setengah kelebihan kota Makkah Al-Mukarramah tak serupa dengan bandar-bandar yang lain. Lebihnya kota Makkah, siapa-siapa yang nak masuk sempadan kota Makkah, sunat mandi dulu. Kita nak masuk kota baru ni lah gilah, ada yang mau nak mandi, kau tak usah mandi lah pergi. Nak masuk bandar New York, nak masuk bandar apa sekalipun bebas. Mandi kau tak mandi, supaya tolong ya. Tetapi kerana Mekah ni dia ada khususiat dia yang tersendiri, maka syarak menetapkan kata bahawa sunat kita mandi dulu sebelum masuk daripada kota suci ini. Jadi nak masuk kota Mekah ni boleh jadi kerana kita nak buat umrah ataupun haji. Maka kita niat ihram. Ataupun ada orang dia nak masuk Mekah saja-saja, sunat juga dia mandi. Tu. Jadi orang ihram maknanya dia nak buat umrah ataupun haji. Bagi orang yang halal maknanya orang yang tak buat ihram. Contoh dia nak masuk bercuti dalam kota Mekah, ataupun kerana nak ziarah Masjidil Haram masuk dalam kota Mekah, ataupun kerana dia nego. Semuanya itu disunatkan baginya untuk mandi. Maka sunat mandi pada telaga Zitua. Mana nak mandinya? Mandi pada telaga Zitua. Zitua ni loninya telaga ni telah ditutup oleh kerajaan Saudi. Tak ada dah. Kerana kerajaan Saudi sekat takut berlaku khurafat di tempat tadi. Jadi kita luput dah lah fadilat di sini. Cumanya mana-mana tempat sekalipun tak ada masalah lah. Asalkan kita mandi. Cuma kalau boleh mandi di telaga Zitua, butuh. Maka di tempat tu dia ada khususiat lebih. Sunat mandi di situ.
Jadi kalau wajah haji zaman dulu dah jumpa telaga Zituan ni. Kalau pergi kat Ambon ni gitu memang tak jumpa hari dah lah. Mana Zituan. Habis. Dan mandi kerana kehendak wukuf di Arafah. Bila mana kita buat haji, kita dituntut berada di kota Arafah. Namanya wukuf pada 9 Zulhijjah. Jadi orang yang nak pergi wukuf di Arafah, sunat juga dia mandi. Bila sunat mandi dan masuk waktunya mandi kerana nak wukuf di Arafah tadi dengan naik fajar. Yakni dengan naik fajar pada 9 Zulhijjah. Masuk ya subuh 9 Zulhijjah, boleh dah dia nak mandi kerana dia nak pergi wukuf di Arafah. Dan afdalnya mandi kerana wukuf di Arafah, maknanya pahala sini lebih berbanding waktu-waktu yang lain, kemudian daripada gelincir matahari. Selepas daripada gelincir matahari dengan makna masuknya waktu zuhur, sunat kita mandi ketika tu. Lepas tu baru kita pergi wukuf di Arafah. Pahala banyak di situ. Lepas tu nak mandi mana? Dia kata dan mandi ia pada Namirah. Satu tempat di dalam satu tempat yang mana di Namirah ini ada satu masjid namanya Masjid Ibrahim. Sunat mandi di sini. Masjid Namirah. Boleh cari, Masjid Namirah. Habis. Dan mandi kerana mabit pada Muzdalifah. Sunat juga kita mandi bila mana kita buat haji, kita nak bermalam di Muzdalifah. Jadi sunat kita mandi juga ketika itu. Cuma lon ini payah dah ni nak buat benda-benda gini ni. Kerana orang amat ramai. Kemudahan juga terhad. Tapi kalau ada kemudahan, sunatlah kita buat mandi kerana nak bermalam di Muzdalifah. Dan mandi kerana melontar jamrah yang 3. Jamratul Aqabah, Jamratul Wusta dan juga Jamratul Kubra. Sugra. 3 jamrah tu bila mana kita nak melontar pada hari tasyrik yang 3 hari. Iaitu pada hari 11, 12 dan juga 13 Zulhijjah. Sunat juga kita mandi. Kerana nak pergi melontar. Pada hari tasyrik sahaja. 11, 12, 13. Maka mandi ia bagi melontar tiap-tiap harinya. Tiap-tiap hari itu sebelum pergi melontar sunat kita mandi. Lepas tu ada sekali kita pergi melontar pada hari raya. Tak gitu? Pada hari raya kita pergi melontar juga di Jamratul Aqabah. Hak tu sunat tak mandi? Maka dia kata sini dan tiada sunat mandi bagi melontar Jamratul Aqabah pada hari nahar, iaitu pada hari raya Aidil Adha. Berapa hari bulan? 10 hari bulan Zulhijjah. Pada 10 hari bulan Zulhijjah bagi orang buat haji, tak sunat dia mandi ketika tu. Kerana apa? Kerana hampirlah masa mandinya daripada mandi Muzdalifah. Kerana dekat sangat dah nak mandi, kerana nak mabit di Muzdalifah. Jadi kalau mandi juga ketika tu, orang panggil amat suntuk masanya, maka syarak tak tuntut untuk kita mandi ketika itu. Habislah perbahasan tentang mandi-mandi yang sunat. Kalau kita baca dalam kitab-kitab yang lain, mungkin ada lagi beberapa perincian. Cuma dalam kitab kita ni pun, banyak dah dia cerita tentang mandi-mandi yang sunat. Habis. Babut tayammum ay hadza babun fi bayani ahkamit tayammum. Ini bab pada menyatakan hukum tayammum. Ini suatu bab pada menyatakan hukum hakam berkaitan dengan tayammum. Gapo dia tayammum? Tayammum dengan makna kita menyampaikan debu tanah kepada anggota-anggota yang tertentu. Hak ni makna tayammum. Kita tak boleh nak guna air, maka kita gantikan penggunaan air tadi dengan debu tanah. Maka kita sampaikan debu tanah tadi kepada anggota-anggota tertentu yang dia akan nyatakan lepas ni. Itu yang dimaksudkan dengan tayammum. Kita ni jarang bertayamum kerana di tempat kita semua ada air. Kecuali ada beberapa situasi keadaan yang terdesak menyebabkan kita terpaksa bertayamum.
Jadi benda ni kena mengaji, wajib kita nak mengaji. Sebab kalau time tu baru nak mengaji, nyaknya. Nyaknya lah time tu. Alah sekali kat tak semaya. Ramai orang. Misalnya, dia patah kaki. Tak boleh nak ambil air semaya. Lah sekali kita kata apa tak semaya, tak boleh. Kaki yang patah. Tak boleh nak ambil air semaya. Jadi dengan keadaan gitu, dia tawak ibadah. Nyaknya. Sebab jahil diri sendiri, kita tawak ibadah. Sepatutnya kita belajar kerana syarak ni dia ada banyak cara-cara yang memberi kelonggaran kepada hamba dia untuk melaksanakan ibadah. Wajib kena mengaji supaya kita tahu. Budak-budak duk aksiden sama motor, duk main motor sama, ataupun main futsal, kena pakai balut kaki. Kena mengaji ni tayamum ke tidak nyaknya. Tanya tu kak, duk lilah. Tak tahu mana. Bermula syarat tayamum 6 perkara. Bermula syarat sah tayamum 6 perkara. Nak bagi sah tayamum ni, kena ada 6 perkara ni. Pertama syarat daripada 6 syarat tayamum, tahqiq uzur dengan sebab safar atau sakit. Jadi syarat yang pertama, dia kata nak boleh ke tayamum, mestilah kita rasa sungguh-sungguh ada keuzuran. Tidak mampu nak menggunakan air. Sebab apa kita tak boleh nak guna air? Pertama dia kata kerana safar. Kerana kita bermusafir dalam perjalanan. Kerana bila duduk dalam perjalanan ni, payah nak jumpa air. Lebih-lebih lagi zaman dulu tak serupa zaman lah ni. Lebih-lebih pula duduk di padang pasir. Jadi payah nak jumpa air. Maka syarak bagi keuzuran kerana permusafiran, boleh dia nak gantikan wuduk dia tadi dengan bertayamum. Tusah. Atau sakit. Boleh jadi kerana dia tak mampu nak gunakan air pada anggota tubuh badan dia kerana sakit. Kalau dia guna juga, koha bertambah sakit dia. Maka ketika itu, tak boleh dia nak guna air. Maka syarak bagi kelonggaran untuk dia guna debu tanah. Maka dia kata sini, syarat yang pertama mesti kena confirm ke dulu, kita ni ada keuzuran. Keuzurannya kerana sebab safar ataupun sakit. Habis. Dan keduanya daripada 6 syarat, masuk waktu sembahyang dengan yakin. Nak tayamum, mesti yakin dulu masuk waktu semaya. Dia tak serupa dengan ambil air semaya. Tak serupa dengan wuduk. Yang mana wuduk boleh kita nak ambil air semaya sebelum daripada masuk waktu. Oleh kerana tayamum ini adalah ibadah yang naqisah, yang lemah, yang kurang, maka dia tak boleh nak serupa dengan wuduk. Dari sudut bab waktu, mesti masuk dulu waktu semaya, baru boleh nak bertayamum. Kalau siapa-siapa tayamum dulu sebelum masuk waktu, tak sah tayamum dia. Sebab apa? Kerana dia tak yakin lagi, dia tak boleh nak guna air. Sebab boleh jadi, selepas daripada orang baik, dia jumpa air. Bagi orang yang tak jumpa air, maka syarat tadi luput. Maka dia disyaratkan, mesti kita kena yakin dulu masuk waktu semaya. Maka tiada sah tayamum orang yang syak padanya pada masuknya waktu semaya. Dia papah dalam hati dia 50-50. Masuk dekat waktu zuhur. Kita loninya tak ada air nak semaya. Cuma kita tak tahu masuk dah ke waktu zuhur. Jadi bagi orang yang syak, ada keraguan dalam hati dia 50-50. Ada ke tak ada? Ada. Masuk waktu dah ke tak masuk waktu lagi? Orang gini tak boleh lagi dia nak bertayamum. Bila dia kena tayamum? Apabila dia dah yakin masuk waktu semaya. Dan jika berbetulan masuk waktu sekalipun. Rayah Tuan Musoneh kata, sekalipun kalau kita tengok realiti semasanya, waktu tadi tu masuk dah waktu tu. Dia tayamum ketika tu. Tak sah juga. Sebab iktibar pada keyakinan dia. Bukan iktibar pada waqi'i semata.
Dia iktibarnya pada keyakinan seseorang tadi. Jadi selagi mana dia tak yakin, tak boleh dia nak tayamum. Dia tak yakin masuk waktu, tak boleh dia nak tayamum. Walaupun pada hakikatnya sebenarnya telah masuk waktu. Boleh jadi saya dia, yalah dah, dia mau masuk dah waktu tadi. Dia tak boleh gitu. Kita sendiri dulu kena yakin, masuk dah ke tidak. Kalau tak yakin, tak boleh lagi nak tayamum. Tika ni berhajat pula. Kita kena belajar cara masuk waktu semaya. Lepas ni dah jauh dulu. Jadi kita mengaji ni kait habis. Bukan kata mengaji situ habis situ tidak. Dia kait sikit. Kita lah ni untung lah ada kalender dah, ada takwim. Boleh kita tengok. Tengok dalam handset pula. Tapi kalau zaman dulu tidak begitu payah. Kena tengok matahari, nak cari bayar, nak tengok udara. Payah. Kena mengaji lah aku. Habis. Dan ketiganya daripada syarat, mencari air pada tempat duduknya dan pada taulannya. Ni syarat bagi orang yang mana dia tak ada air. Dia nak semaya, tengok-tengok tak ada air. Jadi kalau dia nak bertayamum, disyaratkan dia kena pergi cari dulu air tempat dia. Bukan kata bos serah tak ada air kat dia nak bertayamum lalu, tak boleh. Dia kena pergi cari dulu, usaha juga cari pada sekitar tempat dia. Lepas ni dah ceritalah sekitar tu lagu mana. Kadang-kadang bukan sekadar tempat tu saja, kena tanya orang juga. Sebab boleh jadi kalau kita tengok di tempat tadi ni tak jumpa air. Tapi kalau tanya saing kita, tanya orang ada situ, dia mana ada air? Kok ada? Maka ketika tu kita kena guna air. Tak boleh lah nak tayamum. Sebab ternyata ada air pada tempat tadi. Ni tempat kita tak ada air, kena cari dulu sama ada di tempat duduk dia ataupun pada taulan, yakni pada rakan-rakan orang yang ada di situ. Ni gambaran masalah mudah nampaknya pada zaman dulu ni. Masalah ni. Zaman kita lah ni payah nak jumpa gini masalah gini dah. Ni zaman dulu ni nampak gitulah. Contohnya dianya gerak dalam rombongan, satu kumpulan, gerak dalam jemaah. Tengok-tengok tak ada air tempat tu. Maka dia kena tanya sore-sore, ada tak? Dia ada air ke tak? Dia ada air ke tidak? Maka kena tanya. Baik, perinciannya banyak. Lepas ni kita akan masuk sikit-sikit. Maka jika tiada dapat, yakni jika tiada dapat mencari air pada tempat tadi, hendaklah mencari pada pihak kelilingnya dengan dilihat. Kalau kita nak cari tempat kita duduk ni tak jumpa, tanya saing kita sebelah pun tak jumpa, maka wajib kita kena cari di sekeliling tempat kita. Kodanya dia akan cerita lepas ni. Berapakah jarak tadi? Maka jika diwahamkan ada air. Diwahamkan dengan makna jika disangkakan ada air. Dia tahap keyakinan ni paling tingginya yakin 100%. Maka rendah daripada tahap yakin orang panggil zon, iaitu kurang daripada 100%. Boleh jadi 90, 80 hinggalah 50%. Ni orang panggil sangkaan kuat. Dalam bahasa Arab disebut sebagai zon. Peringkat ketiga dia turun pada peringkat syok. Seperti mana kita cerita tadi. Syok ni papa hati. 50-50. Nak kata A tak, nak kata B pun tidak. Nak kata ada air pun tak boleh. Nak kata tak ada air pun tak boleh. Ni orang panggil syok. Dia tahap yang rendah lagi daripada tu, orang panggil waham. Apa makna waham? Tahap keyakinan kita ni rendah daripada 50%. Boleh jadi 40%, 30%, 20%, 1%. Ni orang panggil waham. Jadi dia mari masalah, kalulah ada rasa je dalam hati kita ada air. Walaupun peratusan tu rendah tak sampai 50%. Boleh jadi 10%. Ataupun 1% sekalipun, hendaklah pergi kepada tempat yang diwahamkan itu. Wajib juga pergi cari air tempat tadi. Sekira-kira dia nak mari gambaran masalah, qadar mana dia kena pergi cari? Qadar sampai anak panah.
Qadar siapa kalulah dia ni lepas ke anak panah, qadar tu lah dia kena cari. Sebabnya orang zaman dulu dia iktibar benda gini je. Maknanya orang dulu bila dia manah, kita bajet siapa jarak setara mana kalau kita boleh panah. Anak panah 500 meter ke berapa meter. Lebih kurang tu sahaja. Wajib dia pergi cari. Iaitu jika hasil sesuatu sampai suara teriakannya kepada taulannya. Qadar mana? Qadar siapa anak panah? Kalulah dia nepik, orang dengar. Itulah qadar yang dimaksudkan siapa anak panah. Maka wajib dia kena pergi cari. Seperti mereka itu di dalam hinga-binga. Hak ni lah dia kena pergi cari. Maka jika tiada, dia pergi cari-cari tak jumpa juga dalam qadar tadi, hendaklah ia tayammum. Barulah dia boleh bertayammum. Maknanya bukan mudah-mudah dengan kata tak ada air, dia tak pergi cari. Walaupun zaman ni orang sebar ke WhatsApp kata kampung kita tak ada air ni, bukan bererti kita boleh bertayammum segera. Kena pergi tanya dulu orang. Takut ada orang sipai dalam baldi ke, ataupun ada dalam kolah ke, maka kita kena pergi minta dengan dia. Bahkan kalau kata siapa kena bayar sekalipun, kita kena pergi minta juga. Maka setakat tu dululah pada minggu ni ya. Kerana kita ada agenda yang lebih besar, nampak kayanya rombongan Tok Guru kita pun telah sampai. InsyaAllah kita baca balik minggu hadapan dengan lebih detail. Sebab ambo baca lebih kurang gitu ya dulu pada minggu ni, mengisi masa sahaja. Aku lu qauli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.